Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Penuhan Anjesis, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya, oleh Ustaz Amirul Ashraf Fazil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Noel. Jadi kita seri ketiga ni kita sambung balik bab topik. Pendahuluan sedah yang keduanya kita siri kedua itu kita bincang bab satu, iaitu memahami latar pengaruh monisme dan kesan falsafah kepada agama Kristian. Pertama sekali kita memahami latar pengaruh monisme dan kesan falsafah kepada agama tauhid. Dalam bab ni kita bincang berapa perkara dah. Apakah istilah monisme tu? Jadi monisme ni sumber roh atau Tuhan satu daripada titik. Lepas tu ia akan melempah, ia akan meletup, kalau melempah ia akan jadi ruang lingkup alam yang luas lah. Daripada satu titik wahdatul wujud lah. Jadi simbol-simbol pada batiniah, pada ni banyak lah. Jadi simbol apa, dajjal lah, gapo lah, sumber ni mata satu dah lah, macam-macam lah simbol-simbol. Sihir yang 3 bintang tu bermula titik tengah dia dengan satu titik lah, satu mata. Sebab tu adalah pengaruh monisme bermulanya alam ni daripada titik satu. Daripada monisme ni pula timbul istilah pentisme dan penentisme. Pentisme ni Tuhan dan sumber roh sama dengan alam fizikal semua lah. Jadi pentisme ni satu. Allah dan alam ni, Tuhan dan alam ni sama lah, mengikut pentisme. Mengikut penentisme, Tuhan atau sumber roh ni besar daripada alam lagi ya. Mengikut agama tauhid ni, Tuhan tu lain, alam fizikal tu lain, tak bersatu wujud dah. Itu lebih kuranglah perbincangan kita sebelum ni. Jadi benda ni falsafah khayal tu payah fikir sangat lah sekali, jadi gitulah wahdatul wujud dah. Akidah batiniah lah, wahdatul wujud batiniah ni sehingga terhasilnya berbagai agama termasuk di Jepun agama Shinto, Cina, Tao, India, Hindu. Dah. Macam di dalam Hindu pula mereka menamakan ia sebagai Brahman lah, Tuhan, bukan Tuhan lah. Terus akidah mereka hampir sama sebenarnya kalau kita tengok baca falsafah agama ni. Jadi yang wujud hanyalah Tuhan semata-mata. Jadi yang lain itu adalah ilusi sahaja lah. Jadi mereka, matlamat mereka untuk hilang, fana lah, hilang hakikat diri. Dan nampak Tuhan belaka, semua ni Tuhan lah. Betul-betul sama dah. Sufi, falsafah, sufi batiniah. Serupa dengan Hindu lah, suruh larut, hancur dengan alam dah. Hancur bersama alam, alam tu Tuhan lah. Jadi ia sembah macam sembah alam dah. Contohnya Hindu mereka menamakan ia sebagai Brahman. Dalam Tao dinamakan Dao. Falsafah dipanggil Dewan lah. Dewan dia cerita Dewan. Kita tengok cerita Hak Gocah kuat tu. Matrix lah. Lepas tu Dewan ke apa. Sebab itu ada unsur yang sama. Barat ia panggil universe, mind over soul dan the all lah. Falsafah tu ada di barat lah. Jadi bukan dualisme lah, satu saja lah. Segala-galanya, hakikat semuanya dari yang satu. Itu bertelamaknya. Semua bersatu. Jadi konsep kuasa Tuhan teragung bergerak menjelma ke dalam kehidupan dunia ini. Macam tu lah. Jadi tu jemaah Tuhan berlaku dah. Jemaah Tuhan berlaku. Tu jadi India sampai 3 juta Tuhan. Jadi kaum musyrikin yang mengimani akidah ini bukan sahaja menjadikan manusia atau kehidupan sebagai Tuhan, tetapi turut mendakwa individu-individu tertentu sebagai anak Tuhan. Jadi nak sebut Tuhan terus, payah jadi sebut anak Tuhan dulu lah. Seperti anak Nabi Isa disebut anak Tuhan lah.
Sebenarnya pengaruh falsafah. Dia baca-baca dia jadi terpengaruh lah. Nah, terpengaruh dengan falsafah lah. Mikir, khayal mikir itu jadi macam tu dah. Jadi ada individu tertentu sebagai anak Tuhan. Contohnya Nabi Isa lah. Sebagai wakil di atas muka bumi. Seperti mana firman Allah SWT. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah ciptaan sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi lagi nyata kufurnya. Surah Az-Zukhruf ayat 15. Agama Tauhid para Rasul jelas tidak membawa fahaman bahawa Tuhan mendiami dalam alam ciptanya. Jadi bergabung bersatu bersama alam. Tak bertempat lah semua tempat tu. Ataupun tidak bertempat. Di mana-mana ataupun tidak di mana-mana. Semua tu Tuhan dah. Jika dilihat dalam perjanjian lama yang diimani oleh orang Yahudi. Mereka memahami bahawa Tuhan itu berada dalam dimensi yang lain. Dan bukan berada di alam ini lah. Bukan berada di alam ini. Tu orang Yahudi perjanjian lama dia. Old Testament dia. Mereka juga tidak memiliki kepercayaan bahawa Tuhan boleh berinkarnasi menjelmakan dirinya dalam bentuk manusia. Yahudi pun memang super lah. Akidah Tauhid asal-asal dia. Jadi tidak berinkarnasi, tidak bersatu dengan alam, tidak bersatu dengan makhluk. Menjelma diri dengan makhluk, tidak dah. Masuk dalam ruh Nabi Isa ke apa, tidak dah. Orang Yahudi juga tidak mengimani kuasa alam ini bermula dari limpahan zat Tuhan Roh seperti kepercayaan kaum batiniah. Tak serupa lah kan. Agama Hindu, Buddha, agama tu ya ada konsep batiniah ni. Kecuali kumpulan Yahudi telah diserap fahaman batiniah seperti Kabbalah yang lahir pada zaman terkemudian. Kabbalah ni ia ada sihir, ia ada banyak sihir lah. Kalau dalam Islam ni Al-Buni ke apa lah, kitab sihir. Jadi Kabbalah ni ada sihir dan dia banyak ada bincang-bincang macam Ibn Arabi juga lah. Usul-usul martabak-martabak ni. Ya ada lah. Kesemua konsep inkarnasi Tuhan menjelma dalam bentuk manusia dan konsep memahami hidupan alam ini hasil dari pancaran atau limpahan dari zat Tuhan. Zat Tuhan melimpah atau macam matahari pemancar tu. Dah pancaran Tuhan tu jadi makhluk. Begitulah kefahaman set-set inkarnasi ni lah. Jadi jika dirujuk dalam Bible, Bible tidak pernah mendukung fahaman sebegini. Faham dalam Bible tu ada Old Testament tak ada dah. New Testament pun tak ada juga. Malah sebaliknya menentang fahaman sebegini. Ini kerana Bible menjelaskan bahawa alam ini muncul hasil daripada ciptaan Tuhan sendiri. Dan bukan ia dari serpihan dari Tuhan. Bukan daripada zat Tuhan. Ada setengah ulama Tugu ni bersangka baik. Begitulah mereka bersangka baik dengan tak kaji falsafah dah. Apabila mereka kaji, mereka kenapa benda tu sama dah. Betul-betul sama. Tukar ayat. Tukar ayat Islamik lah. Mahkamah syariah. Kadang-kadang dia belum syariah lagi. Tak ada penghuduk dah. Dah. Setengah-setengah tu apa? Macam-macam lah baru syariah-syariah padahalnya tidak betul ikut syariah lagi. Tapi nak macam mana lah. Kadang-kadang ikut sikit terpaksa. Berserak sebahagian, dimaafkan lah macam-macam. Tapi tidak betul-betul syariah lah. Tidak syariah komplain lagi. Tapi begitulah. Dah. Guna istilah-istilah padahalnya tidak sebagaimana yang betul lah. Jadi asal-asalnya Bible ni dia kata alam ini hasil ciptaan Tuhan. Makhluk Tuhan dicipta oleh Tuhan bukan daripada serpihan dari Tuhan. Okay, contohnya dalam Bible pada mulanya ketika Tuhan mula menciptakan alam semesta. Kitab Kejadian. Kitab ataupun surah kitab Kejadian jilid 1. Surah 1 ayat 1 dah. Tuhan yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Dialah Tuhan langit dan bumi. Dia tidak tinggal dalam kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Ini kitab kisah Rasul-Rasul surah ke-17 ayat ke-24 dah. Sejak Tuhan menciptakan dunia, sifat-sifat Tuhan yang tidak kelihatan, baik kuasanya yang kekal maupun dalam keadaannya sebagai Tuhan, dapat difahami oleh manusia melalui segala yang sudah diciptakannya. Jadi, sifat Tuhan nampak dengan ciptaan dunia dan alam ni lah. Jadi, kita faham hebatnya Allah ni dengan tengok makhluk alam ciptaan Allah SWT ni. Ni kitab Roma, Sifir 1, jilid surah 1 lah, jilid ayat ke-20 lah.
Begitu juga dalam Al-Quran. Allah SWT menjelaskan bahawa segala-gala yang terjadi ini adalah hasil ciptaan Allah sendiri. Makhluk Allah lah Allah cipta. Bukan dari limpahan zat dari Allah. Bukan dari limpahan zat Tuhan. Seperti kepercayaan kaum Batiniyah. Atau Sufi nak jadi Tuhan, nak jadi dewa ke apa dah. Sebabnya pengaruh daripada Batiniyah ni mereka berasa nak bersatu dengan Tuhan. Tu dia mereka amal dia mereka bukan ikut sunnah. Ikut tapo lah, duk gua mana lepas tak amalan sehingga mabuk. Fana diri. Sebab matlamat mereka bersatu. Hancur diri bersatu dengan Tuhan. Sedangkan Allah SWT firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang bermaksud dialah Allah yang menciptakan segala makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada. Daripada bukan Tuhan lah makhluk, daripada tak ada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tiada bandingnya dan lagi maha bijaksana. Surah Al-Hasyr ayat 24. Itu ayat Quran dah. Jadi Allah ni bukan menciptakan daripada tak ada pada, bukan zat daripada zat Tuhan dah. Bukan limpahan zat Tuhan, bukan. Okey, kesimpulan gambar rajahnya. Akidah batiniyah, roh Tuhan pusat ataupun Tuhan. Istilah macam-macam lah. Ia akan jadi serpihan, pancaran ataupun serpihan roh hidupan dari makhluk ni. Jadi hasil limpahan dari dirinya menjadi hidupan lah. Jadi campur, melimpah Tuhan lah. Sedangkan akidah tauhid, akidah Islam dan agama lain yang asal betul sebelum sesat tu, Kristian ke Yahudi sebelum sesat. Jadi Tuhan ni menciptakan segala-galanya dengan kehendak dirinya. Bukanlah daripada dirinya, memang Tuhan buat daripada tak ada kepada ada dah. Bukanlah Tuhan makhluk belaka tu. Makhluk betul lah. Bukan zat Tuhan. Okey, jadi gambarnya bagi akidah kaum Batiniyah yang hidup di setiap tamadun, mereka beriman bahawa roh itu adalah serpihan Tuhan. Roh tu macam Tuhan dah. Serpihan Tuhan. Yang meresap masuk buat sekian lama sehingga badan fizikal zahir tidak lagi mengenal hakikat batin roh. Tu ia matlamat dia untuk Batiniyah ni. Jiwa roh dia hancur, melarut dengan alam, melarut dengan Tuhan maksudnya. Yang asalnya roh ni, hakikat batin roh yang asalnya merupakan sebahagian dari Tuhan. Tu roh-roh dia bagi Tuhan. Puja roh, puja gapa, puja Tuhan. Ada di antara mereka yang percayai Tuhan ada di setiap penjuru alam. Akidah kaum Batiniyah ini telah sekian lama wujud dan datangnya akidah tauhid dari para rasul yang menerangkan hakikat alam ini adalah ciptaan Allah SWT belaka. Jadi bukannya daripada zat Tuhan, semuanya Allah cipta. Daripada tiada kepada ada dah. Dan bukan dari sebahagian dari zat Allah SWT. Allah SWT memiliki iradah, kehendaklah dan kebijaksanaan dalam mengatur yang jelas. Tidak sama seperti konsep emanasi limpahan dari roh pusat. Melimpah dari roh pusat tu bukan. Okey, gambar kedua ni kata dah. Jadi akidah batiniyah ni roh pusat Tuhan. Serpihan roh. Dia akan memancar tu jadi makhluk ya. Roh Tuhan tu masuk dalam manusia, masuk dalam kapal dia, jadi hidup lah. Dah. Jadi roh pusat Tuhan tu besar lagi, alam fizikal dia kecil ataupun sama gitulah. Sedangkan akidah tauhid ni Tuhan lain, alam fizikal lain, makhluk lain. Okey, gambar akidah kaum Batiniyah berkongsi falsafah yang hampir sama di setiap tamadun. Tak kira zaman Hindu, Buddha ke apa. Dengan memahami Tuhan dan roh bersama-sama dalam alam ini. Kerana itu mereka memiliki kepercayaan inkarnasi. Tuhan menjelma dalam bentuk manusia. Masuk dalam roh. Macam setengah sufi dah. Setengah tok guru sufi terpengaruh. Dia kata roh Nabi roh Nabi Isa. Roh Nabi siapa dia dah. Roh sahabat-sahabat tu masuk dalam orang tertentu lah. Jadi nak cerita siapa tahap tu dah ada. Kerana dia tak sedar terpengaruh dengan falsafah. Kerana larut dengan sufi ni sehingga terpengaruh. Ada inkarnasi dah. Manakala bagi akidah tauhid yang bersih, mereka tidak memiliki keimanan bagi konsep inkarnasi atau kepercayaan Tuhan mendiami dalam alam ini. Tak mungkin. Akidah menjadikan manusia sebagai Tuhan dan menganggap manusia tertentu sebagai anak Tuhan bukanlah akidah yang baru. Tetapi itulah sekian lama menjadi pegangan golongan kebatinan. Maksudnya orang yang bersih hati larut.
hati ni, hancurkan hati ni. Yang berakidah fahaman monisme lah. Ya. Tak adalah. Penentisme hampir sama berlaku lah. Yang diimani jauh sebelum zaman lahirnya Jesus ke dunia ini atau Nabi Isa ke dunia ini lah. Okey, falsafah dan akidah batiniah sekitar zaman Jesus. Falsafah dan akidah batiniah telah sedia ada di seluruh dunia sebelum zaman kelahiran Jesus Christ ataupun Nabi Isa tu lah. Merujuk tempoh terdekat dengan zaman baginda di Jerusalem, terdapat beberapa akidah dan falsafah yang mengitari masyarakat Rom, masyarakat Mesir dan termasuk Jerusalem. Sebelum itulah falsafah yang ada dalam masyarakat, kepercayaan, keyakinan mereka dah. Antaranya adalah pada zaman kelahiran baginda Nabi Isa tu, Jesus Christ, falsafah yang berkembang di sekitarnya adalah Platonisme, pertengahan atau middle Platonisme. Falsafah Platonisme pertengahan ini dimulakan sekitar tahun 90 sebelum Masihi. Sebelum Nabi Isa lagi, 90 sebelum Masihi, falsafah Platonisme. Oleh seorang ahli falsafah Platonik bernama Antiochus of Ascalon yang dilahirkan di Ashkelon, Jerusalem. Antiochus of Ascalon. Jerusalem tempat orang Yahudi. Tempat Palestin. Falsafah ini telah bertindak untuk menggabungkan kepercayaan Platonisme, Aristotle dan Stoikisme. Ni ulama dia zaman dulu lah. Sangka baik pada falsafah dulu, dia pun capur-capur habis. Platonisme pun ada, Aristotle pun ada, Stoikisme pun masuk sekali capur. Pasal ayat yang bunga ayat sedap-sedap lah. Macam kita hikir gitu sedap lah bunyi ni. Dalam Platonisme, pertengahan ini membawa penerangan panteisme mengenai kejadian alam seperti falsafah Stoik. Falsafah Stoikisme diasaskan oleh Zeno of Citium 334 sebelum Masihi dari Yunani. Jadi Stoikisme ni 334 sebelum Masihi. Gambar wajah Zeno of Citium, pengasas falsafah panteisme Stoik, ada gambar dia tu, tahulah betul ke tak ni, awak patung dia. Bagi Stoik, kosmos adalah Tuhan panteistik yang tunggal. Yang rasional dan kreatif dan yang merupakan asas kepada segala sesuatu yang wujud. Dia fikir sendiri lah. Dunia adalah satu yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dengan kata lain, mereka percaya kepada konsep monisme yang segala-galanya bermula dari satu sumber. Yang sama bersifat tenaga atau api yang menghidupkan. Jadi, kena faham juga kadang-kadang sains ni, kata Big Bang ni, kena faham kau ni. Kita percaya daripada alam, tak ada kepada ada tu logik. Tapi, kalau siapa percaya sumber pada alam ni, Tuhan ni macam tadi, macam bermula daripada satu titik, seperti akidah batiniah dan akidah falsafah ni, bahaya pula lah. Mereka percaya bahawa bahagian aktif atau akal, logos, Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Jadi mereka percaya akal. Ni hukum akal lah. Jadi martabat akal-akal ni, walaupun masuk dalam dunia Islam, sebenarnya asal betul-betul lah daripada falsafah Yunani ni. Logos. Tuhan yang meliputi segala sesuatu dah. Bahan aktif dunia dicirikan sebagai nafas atau pneuma, yang menyediakan bentuk dan gerakan pada diri dan merupakan asal-usul kepada unsur kehidupan dan manusia. Mereka percaya bahawa manusia adalah sebahagian daripada logos. Akal tadi Tuhan dia. Yang meresap ke kosmos. Alam ni lah. Alam semesta ni. Jika manusia adalah kesatuan fizikal akal dan fikiran. Jadi jiwa manusia tu Tuhan ada, sifat Tuhan ada. Kesatuan fizikal akal. Akal tu ada ketuhanan dan fikiran. Tu cerita putih dari setengah tu, dia makan dadah tu jadi otak yang berkembang bijak dah. Berapa peratus sekali bersatu dengan alam. Boleh pergi masa depan, masa akan datang tak. Tu kononnya gitu lah. Jadi akal tu ketuhanan bagi dia lah. Dia percaya akal ni hebat sangat lah. Falsafah Platonisme pertengahan inilah melatari pengaruh perkembangan akidah Kristian pada peringkat awal, terutamanya membawa kepada sokongan untuk menjustifikasikan penuhanan Yesus. Jadi capur mari dan sekali dia nak angkat Isa tu hebat sangat, siapa kau dia jadi anak Tuhan. Inkarnasi ada dah. Yang bermula daripada kesan pengaruh seorang tokoh Yahudi bernama Philo of Alexandria yang perkenalkan naratif logos mengikut falsafah Platonisme pertengahan.
ke dalam teks kitab suci Yahudi. Dia start dah. Tokoh Yahudi ni ada yang telah terpengaruh, terbaca buku Yunani banyak ni, buku campur gaul tu lah. Last sekali dimasukkan dalam teks Yahudi, kitab suci Yahudi tu ada juga masuk dah. Perkara ini akan dibahas secara mendalam pada bab Logos dan Philo of Alexandria. Kita bincang lepas ni lah. Selain itu, falsafah Platonisme dan Platonisme pertengahan juga telah banyak mencorak gerakan batinnya. Ia dikenali sebagai Gnostikisme. Gnostikisme ni istilah falsafah ni. Batinnya. Bagi Plato, Tuhan atau kebaikan tertinggi. Tuhan ni kebaikan tertinggi wujud di luar alam semesta material. Ia adalah sempurna. Oleh itu tidak akan mencipta dunia yang tidak sempurna. Plato menyatakan kewujudan kuasa sekunder, demiurge. Lepas ni dieja demiurge. Yang mencipta alam zahir yang dapat dilihat oleh mata ini dan segala bahan alam fizika. Akidah Gnostikisme ini aktif di Mesir dan Jerusalem pada awal abad kelahiran Yesus. Ada juga mikir koyak-koyak sendiri kan. Perkataan Gnosis merujuk pada pengetahuan berdasarkan pengalaman atau persepsi peribadi. Gnosis pula pengalaman lah. Dalam konteks agama pula, Gnosis adalah pengetahuan mistik. Benda-benda ini benda-benda tak nampak ni. Pengetahuan mistik dan esoterik berdasarkan pengalaman langsung dengan Tuhan. Pengalaman yoga, ada bersatu dengan Tuhan. Pengalaman rohani dia tu, dia kira tu pengalaman dia. Dalam kebanyakan sistem Gnostik, punca keselamatan yang mencukupi ialah pengetahuan. Jadi berkenalan dengan ketuhanan ini. Akidah ini lebih menekankan soal rasa zauki. Betul-betul sama dengan Sufi ni. Rasa zauki. Terjemah kalau kita cari kitab ni dalam bahasa Yunani atau terjemahan Inggeris dan Arab, kita banding-bandingkan benda tu hampir sama ni. Rasa zauk ni. Amalan kerahiban dan percaya ruh dalam diri adalah serpihan dari Tuhan. Gnostikisme merujuk kepada pelbagai gerakan keagamaan sinkretistik yang mengandungi pelbagai sistem kepercayaan umumnya disatukan dalam ajaran yang menyatakan bahawa manusia adalah roh ketuhanan. Manusia tu roh ketuhanan. Roh-roh manusia ni bergabung masuk dalam roh jiwa jasad fizikal. Ada roh ketuhanan. Ia terperangkap dalam dunia kebendaan yang dicipta oleh semangat yang tidak sempurna. Bergelar demiurge. Yang kerap kali disamakan dengan Tuhan dalam agama Ibrahimiyah. Jadi dia kata Ibrahim tu Tuhan bapak gapo nah. Allah Yahweh bapak Tuhan bapak nah. Allah Yahweh Tuhan bapak. Jadi agama Ibrahimiyah tu dia katalah bersatu alam ni Allah ni bersatu. Ada benda lah. Ya konsep gitulah nah. Mereka telah merosakkan agama Nabi Ibrahim lah. Mereka percaya roh dalam diri manusia telah dipengaruhi dengan ilusi dan maya. Alam zahir maya ni. Yang telah diciptakan oleh demiurge. Kita alamnya maya. Kita ni internet bagi kita lah. Tapi alam maya dia ni, alam zahir kita ni maya ni. Mereka mendakwa demiurge ni bukanlah Tuhan sebenar kerana ia juga merupakan adalah serpihan dari sumber yang satu, roh pusat, yang telah menjatuhkan dirinya ke tahap yang rendah untuk mencipta alam yang penuh ilusi yang didiami oleh manusia. Jadi hak kita nampak zahir ni ilusi lah. Bukan hak sebenarnya nak. Masih ilusi. Kita bagi kita lah biasanya ilusi ni bagi internet kau dah. Bagi tak nampak ni. Tapi bagi dia ilusi ni alam zahir ni kita nampak ni semua ilusi. Apa yang berlaku adalah demiurge ini telah mengakui dirinya sebagai Tuhan pencipta dan boleh berinteraksi dengan manusia dengan mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan yang esa. Dan demiurge ini juga mendakwa bahawa tidak ada Tuhan sebelum dirinya sehingga manusia terpedaya dengannya. Dah. Macam-macam lah. Sedangkan menurut Gnostikisme itu tidak benar kerana pada hakikatnya sebelum demiurge telah ada Tuhan yang hakikat yang sebenarnya yang mereka anggap sebagai roh pusat yang tidak dapat dibayangkan dan tidak berbentuk. Ini khoya tentang zat Tuhan masa. Benda tak tahu nak khoya. Ajar kan ataupun jadi tok guru buat kitab ni. Roh pusat atau hakikat Tuhan di dalam Gnostikisme ini dikenali sebagai monad. Dalam falsafah Neoplatonisme dikenali sebagai dewan. Benda sama tu. Gnostikisme, monad, Neoplatonisme, dewan. Dalam Hindu dikenali sebagai Brahman, roh pusat ni. Dalam Tao dikenali sebagai Dao, roh pusat ni. Dalam dunia Sufi Batni dikenali sebagai Hu. Sufi Batni panggil Hu dah. Nak zikir Hu dia. Hu Tuhan.
Dan adalah kitab tu adalah kitab lembu ni, kitab sihir nak. Nak sihir ni antara zikir hu ha ha tu ada istilah pun. Amalan sihir dia. Dalam Kabbalah Yahudi dikenali sebagai insaf. Di Kabbalah. Ini golongan batiniah Yahudi. Sufi yang ada sihir-sihirnya. Okey. Jadi dalam gambar ni kedudukan tertinggi bagi fahaman batiniah adalah satu zat agung yang merupakan sumber bagi sekalian rohnya. Jadi kalau Neoplatonisme, the one mutlak lah. Tuhan tu macam Tuhan. Dia emanasi melimpah. Dia jadi nos. Intelek dia cerdik. Ni, akal lah. Martabat 7 martabat gapa tu akal lah. Transcendensi. Kadang-kadang transcend. Dia jadi Tuhan mula tak? Kalau dia melimpah jadi makhluk. Masuk mula dalam Tuhan lah. Kalau daripada nos ni, intelek ni melimpah. Dia jadi dunia roh. Roh ni. Kalau melimpah dunia roh akan menjadi dunia panca indera. Gitulah. Jadi kalau dia transcendensi dia berubah jadi dunia roh semula. Daripada dunia panca indera ni boleh jadi dunia roh semula. Boleh naik lagi jadi nos intelek. Boleh naik lagi jadi duan. Jadi melimpah gitu ni. Hindisma pula iaitu daripada Brahma dia jadi Atma, jadi mata Tuhan kecil. Lepas tu barulah dia masuk ke dalam dunia ni. Reinkarnasi kelahiran semula Atma ni. Roh-roh tu akan masuk. Jadi berpindah roh-roh. Tukar magi roh dah. Masuk dalam anjing, masuk dalam manusia, dalam babi, dalam lembu. Macam-macam lah. Lepas tu dekat belang ansah pula. Dia tulisan dia lah. Ada simbol-simbol dia yang menunjukkan hampir sama juga konsep. Okey, lepas tu dah. Ada soal lagi. Ni ke apa ni? Ni dari segi stokisme ni. Diminution ni. Istilah diminution ni. Platonisme lah. Kejutan kuasa sekunder lah. Jadi atas sekali tu monak lah. Pusat dia. Asal-asal pusat. Kuasa pusat Tuhan lah. Jadi cahaya pada monak. Jadi pleroma tu cahaya pada monak. Jadi melimpah lah. Bila melimpah, ya, emanasi melimpah yang akan jadi ion lah. Lepas tu kalau emanasi balik ataupun yang melimpah zat Tuhan asal ni melimpah lagi, ia jadi Sofia. Sofia ni kebijaksanaan wisdom. Cerdik ke apa lah. Sofia ni apabila melimpah lagi, emanasi lagi, jadi Demiurge. Tuhan rendah. Dia mengaku mencipta segala-galanya. Jadi itulah ilusi yang menempati monak kecil roh dalam diri tak. Jadi soalan ni semua tu dia kata semuanya satu juga lah sekalinya tak. Jadi gambar konsep penzahiran alam yang dibawa oleh Gnostisme tidak jauh beza dengan konsep Neoplatonisme. Gnostisme ni sama juga Neoplatonisme lah. Perhati lebih kurang. Ngoyak. Last sekali matlamatnya pusat Tuhan ni melimpah juga. Mereka percaya monak telah beremanasi melimpah sehinggalah berada dalam diri manusia. Tetapi roh monak kecil dalam diri manusia telah lupa akan asal usulnya dan memerlukan Sofia dari alam luar dalam alam Tuhan sebelum Demiurge untuk turun membawa petunjuk melalui gnosis pengetahuan. Dan mereka pengikut Gnostisisme mengolah konsep kerasulan Yesus dengan akidah kebatinan ini dan menganggap Yesus adalah makhluk suci dari alam luar sebagai juru selamat. Gitu ni ceritanya. Demiurge ni Tuhan rendah ni. Dia mari daripada Tuhan atas ni. Anak Tuhan lagi atas lagi. Gitu ke bawah jadi masuk dalam Nabi Isa lah. Gnostisme adalah kepercayaan bahawa manusia mengandungi serpihan Tuhan. Manusia-manusia ni serpihan Tuhan, kebaikan tertinggi atau percikan ilahi. Mercik. Tuhan ni melimpah, mercik. Dalam diri mereka yang telah jatuh dari dunia yang bukan material ke dalam tubuh manusia. Okay, semua bahan fizikal tertakluk kepada reput dan kematian. Badan dan dunia material ini itu diciptakan oleh makhluk yang lebih rendah. Adalah jahat yang disebut sebagai Demiurge. Roh yang terperangkap dalam dunia material tetapi tidak mengetahui statusnya dan serpihan Tuhan memerlukan pengetahuan gnosis untuk memberitahu mereka tentang status sebenar mereka. Pengetahuan itu mesti datang dari luar dunia material dan ejen yang membawanya ialah penyelamat atau penebus. Khayal ni falsafah khayal ni macam ni. Nabi Isa ni sebagai penyelamat .
kita akidah Islam mudah lah penyelamat daripada syirik. Dia tak penyelamat daripada macam-macam khayal dah. Hak bukan untuk faham hakikat dah. Dalam Gnostik sangat menekankan persoalan kepada manusia agar mempersoalkan bagaimana dan mengapa kita wujud. Sekarang tengok bagus dah. Tapi punya fikir dia anggap wujud ni dengan si Tuhan juga dah, limpah Tuhan. Sekadar khayalan. Bagaimana mengapa kita wujud? Dalam amalan Gnostik, meditasi atau pertapaan. Tapa-tapa ni. Yang mereka lakukan akan seringkali bertanya dan menjawab soalan seperti, siapa saya ni? Dari mana saya datang? Apakah erti kehidupan? Kenapa saya di sini? Dan siapakah diri saya yang sebenarnya? Nampak baik dah. Dah. Jadi yoga ke apa ni ataupun motivator ni bikin juga dah. Hampir sama lah. Cumanya gitulah. Tak yang moden ni buat cara dia tertentu sehingga tidak nampak macam agama padahalnya. Konsepnya hampir sama dengan agama syirik dulu lah. Persoalan-persoalan itu, jadi jika dalam Hindu dan falsafah yoga atau falsafah yoga, amalan ini dikenali sebagai jnana yoga, iaitu yoga mengenal diri, dan mereka berkongsi konsep hampir sama saja lah, untuk hancurkan diri, larutkan diri dengan hakikat diri sebenar lah. Persoalan-persoalan itu akan dijuruskan pada jawapan hakikat diri, yakni hakikat diri roh, yang sebenarnya berasal dari zat yang agung monad. Matlamat dia, diri pun hancur lebu, sebenarnya semua itu yang berlaku dah. Para sarjana membahaskan usul-usul Gnostikisme sebagai berakar dalam Neoplatonisme, Hinduisme dan Buddhisme. Ia memiliki banyak persamaan dalam kepercayaan mereka. Akan tetapi akhirnya sehingga kini mereka tidak dapat membuat keputusan mengenai asal-usul pengaruh tersebut. Kalau fikir tengok-tengok tu serupa je hampir cara berfikir, cara konsepnya. Beza sikit-sikit. Tapi asal-asal memang tak tahu dah. Penulis berpendapat falsafah batiniah yang seperti Gnostikisme ini tidak memerlukan pengaruh luar secara langsung bagi membentuk falsafah dan akidah ini. Begitu juga dalam agama Hindu, Buddha, Neoplatonisme, Dao dan sebagainya, ia tidak memerlukan pengaruh luar untuk membentuk fahaman ini. Ini kerana ia merupakan satu akidah dan fenomena universal. Ia turut ada dalam mana-mana tamadun sekalipun. Dia payah nak mikir Tuhan itu sekali. Dia berasa Tuhan dan makhluk ni bersatu, wahdatul wujud. Lepas tu melimpah. Zat Tuhan melimpah. Pancaran Tuhan ni menjadi makhluk. Jadi makhluk tu adalah jelmaan Tuhan. Gitulah. Dan ia dibina oleh seorang yang banyak menekankan amalan mengawal diri dari nafsu secara keras. Dia melampau. Apabila melampau jadi gitu lah. Jadi dia khayal, fikir dia nak cari Tuhan, nak hakikat diri. Dia khayal-khayalnya duduk tapa-tapa lah sekali berasa bersatu dengan alam. Jadi alam ni Tuhan juga. Melimpah alam ni. Dia jadi gitu dah. Ataupun asketik. Asketik ni dan duingan yang mengamalkan meditasi. Tapa lah. Ia akan membawa kepada bimbingan jin yang disangka ruh baik. Itulah kata Yaqazah jumpa dengan Nabi dan Nabi Khidir ni. Padahal Nabi Khidir ke gapo sebenarnya benda tu jemaah jin lah. Jin tak boleh, jin syaitan tak boleh berupa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh jasad Nabi Muhammad. Kalau dia berupa benda lain mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku Nabi Khidir ko alaihi salam, dia mengaku ya ni boleh lah, kita tak terbakar dah. Yang telah meninggal dunia dengan datang membimbing secara jaga secara qazah. Ni timbul yang qazah. Jumpa Nabi lah. Amal-amal tertentu. Dengan puasa dengan gapo lah sekali dia jadi halusinasi. Lepas tu ada jin mari dah. Ni banyak berlaku dalam tarekat-tarekat. Dia berasa dia qazah dah. Dia pun buat amalan tertentu. Zikir baru, selawat baru, macam-macam lah. Ilmu yang diambil dari pengamalan ini pasti memiliki persamaan yang sangat-sangat ketara. Seperti apa yang ada dalam Hindu dan Buddha. Yang juga ada pada mana-mana tamadun yang mengamalkan asketik yang kononnya mengambil ilmu dari bimbingan roh-roh baik. Ambil ilmu daripada roh-roh baik kononnya lah. Ataupun jelah bimbingan Nabi Khidir lah gapo kononnya lah. Walaupun memiliki perbezaan dari sudut istilah dan beberapa perkara teknikal. Istilah itu guna istilah syariah bunyinya. Walaupun tidak syariah pun bunyi syariah lah. Percaya kat kita ni orang kapur ni tak? Atau mengaji mana percaya tak? Lawan Islam, lawan syariah. Padahal benda tu hukum ta'zir, tu hukum
Pemerintah supo dah nombor CB, nombor syariah ni. Begitu juga sini ni. Dia guna istilah Islamik ni. Oh, kita ni orang Melayu bukan orang Arab. Orang Arab mana percayalah tu Islam lah. Padahal konsepnya sama dengan batiniah falsafah zaman dulu, serupa dengan Hindu, serupa dengan Buddha. Sebab tu kita tengok hampir sama, tapo lah apa dah. Walaupun memiliki perbezaan dari sudut istilah dan beberapa perkara teknikal, salah satu sifat bagi batiniah ini, mereka sangat dinamik dan fleksibel untuk sinkretiskan menggabungkan fahaman mereka dengan mana-mana falsafah dan mana-mana agama yang sedia ada. Dia campur lah. Dia masuk dalam agama Yahudi jadi Kabalah, masuk dari Kristian jadi last kali Nabi Isa di anak Tuhan kan. Kita dalam agama Islam jadi wahdatul wujud. Yang boleh sinkretis, gabung ni. Lalu mencorakkan istilah-istilah tertentu dengan takwilan berbentuk fahaman mereka lah. Tapi kalau tengok ayat mertabak ke apa, tengok lebih kurang je ni. Hukum akal dengan hukum akal falsafah tu hampir sama dah. Okay, dalam gambar ni, amalan korangnya ekstrim. Duduk atas paku lah, atas gapo lah, lepas tu macam-macam tak apa dah. Dan boleh wujud dalam mana-mana amalan dan mereka hidup dengan mengekan kehendak diri. Lawai kehendak diri ni. Kerana menganggap ia hanyalah kehendak jasad, bukanlah kehendak roh. Gitu. Pada mereka, roh adalah lebih utama, manakala jasad tidaklah bernilai. Tidak bernilai. Ia tapo lama lah. Duduk tapo. Dia tak mati. Lepas tu, suhu lah. Tuk guru tak mati, tak makan, tak minum. Seperti itu jugalah yang dirumuskan oleh ajaran Gnostikisme ini. Persamaan yang ada pada mereka adalah dengan ajaran Buddha, tidaklah bermaksud mereka 100% mencedok daripada fahaman Buddha. Tetapi kerana praktis asketik dan pertapaan yang dikongsikan itu boleh membawa kepada konklusi ajaran batin yang sama. Semua pakat tapa berlaku. Hindu, Buddha, putih pun yoga, apa Hindu dah. Dan amalnya tu dia ada kena tapa dah. Sehingga dia jadi yang sama lah matlamatnya bersatu dengan Tuhan, larut dengan alam dengan Tuhan. Sarjana falsafah kontemporari majoritinya bersetuju bahawa Gnostikisme telah terkesan dan aktif dalam agama Kristian Yahudi yang bermula dari akhir abad pertama Masehi lagi dalam sebahagian aliran Yahudi dan aliran Kristian awal. Ada dah peringkat awal dah. Bagi Gnostikisme dalam Kristian dan Yahudi era awal zaman Yesus telah mendakwa Tuhan Bapa sebagai tahap demiurge, yakni sebagai penjelmaan kejahatan. Tuhan dia jahat dah. Mengaku Tuhan. Atau cuma sebagai kewujudan yang tidak sempurna. Dan sebagai kewujudan yang baik dalam lingkungan kekurangannya. Tuhan Bapa demiurge ini wujud di samping zat yang agung, roh, pusat, monak lah. Yang menjelmakan kebaikan. Untuk membebaskan diri seseorang daripada dunia material yang hina ini, seseorang memerlukan gnosis. Atau pengetahuan rohani yang esoterik. Yang hanya dimiliki oleh golongan elit yang terpelajar saja. Tok guru, ta'lim saja. Orang awam tak perlu tahu dahilnya. Inilah. Di sinilah kepercayaan Gnostik takwilkan bahawa Yesus disamakan sebagai penjelmaan zat yang agung yang dijelmakan untuk membawa gnosis kepada dunia ini. Hakikat ketuhanan yang benar lah. Rujuk ajaran Gnostikisme adalah tidak jauh berbeza dengan falsafah yang telah menyerapi dalam dunia sufi falsafi. Seperti akidah Nur Muhammad dan hakikat Al-Muhammadiyah. Sama lah. Nur Nabi Isa dan hakikat Muhammadiyah ni, hakikat Nabi Isa, hakikat Yesus ni sama je. Dari segi konsepnya. Bagi Nabi Muhammad adalah kepercayaan golongan batiniah Muslim ni. Batiniah Muslim mengaku Islam. Ada batiniah yang hampir sama. Kalau kita banding-bandingkan. Pengaruh Gnostikisme dalam Kristian awal ini sangat menebal sehingga ada kumpulan yang pekat kepercayaan Gnostiknya dan ada yang agak cair pengaruh Gnostik yang dibawanya. Pada abad kedua Masehi, beberapa kumpulan yang kini secara kolektif dirujuk sebagai Kristian Gnostik mendakwa punya akses kepada pengetahuan rahsia tentang sifat alam semesta, sifat Kristus. Bisa lah. Dan makna penampilannya di bumi bagi orang beriman. Tiba-tiba ada Nabi Isa tu. Apa maksud dia sebenarnya? Menjemur masuk dalam alam zahir ni. Pada pertengahan abad kedua Masehi, sekumpulan pemimpin Kristian secara aktif menentang gerakan-gerakan Gnostikisme ini seperti Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian dan lain. Ini pokok hak nak lawan lah. Lawan gerakan ini. Penentangan mereka tidaklah sepenuhnya menghakis pengaruh Gnostikisme dan falsafah Platonisme pertengahan.
yang telah sedia menyerap masuk ke dalam teks-teks gospel pun masuknya. Ini kerana tokoh penentangan gnostisme dalam Kristian muncul agak lewat selepas akidah Kristian bagi penuhanan Yesus telah dibentuk dengan kukuh oleh tokoh-tokoh yang lebih awal. Pak Wani ni betul bentuk Tok Guru lama, Tok Guru lama, okey. Jadi dia Tok Guru lama ni lebih berpengaruh. Orang percayalah. Bunyi pondok, bunyi gapo kita lah, percayalah. PhD ni tak ada percaya mana gitu lah. Nah. Hak pondok ni beri hadiah palsu ni betul berlaku lah. Benda karut setama dah betul berlaku begitu. Kat sini nak jadi Kristian ni payah dia menebar, melekat dalam masyarakatnya. Antara gerakan Kristian Gnostik pekat adalah Setite, Barbeliote, Valentianisme, Basiliandens dan lain-lain yang disenaraikan Melayu lah. Ajaran-ajaran sesat lah. Tetapi dia tak lama dia berkuasa. Jangan main-main dah. Macam Kristian lah. Kristian Syiah. Syiah ni memang ajaran sesat. Perai sesat tapi tak. Dia ada gerakan dia tersusun, terancang. Dan sekali menguasai Iran. Lepas tu Iraq. Jadi benda tu semakin besar. Lah ni di Yaman pula dah. Jadi benda tu kalau tidak dibedeng awal dia merebak lah. Okey, mereka berkongsi kepercayaan Gnostisme yang pekat. Nah. Kristian tadi lah. Setite, Barbeliote, macam-macam. Valentianisme, macam-macam lah. Kepercayaan Gnostisme yang pekat iaitu pertama, golongan Gnostik mempromosikan Tuhan yang lebih tinggi daripada intipati murni dan kasih sayang sebagai Tuhan yang benar mengatasi Tuhan pencipta Bapa. Itulah. Jadi yang kedua, menjelang abad kedua Masihi, agama Kristian adalah agama yang berasingan daripada agama Yahudi. Tetapi orang Kristian mengekalkan Tuhan Israel dan banyak ajaran kitab suci Yahudi. Gnostik bersetuju bahawa Tuhan pencipta dalam buku Kejadian adalah yang mencipta alam semesta. Tetapi penciptaan terdiri daripada bahan jahat, fizikal dan ilusi. Dalam setengah aliran Gnostik menganggap Tuhan Israel bukan sahaja jahat. Tapi ialah syaitan itu sendiri. Yang lahir dari emanasi, limpahan daripada Tuhan yang sebenar. Yang tidak murni, oleh itu perintah Tuhan Israel dianggap tidak sah. Tuhan Israel, Tuhan Bani Israel lah. Tuhan orang Yahudi lah. Jadi Kristian ni, ia tak saya dengar dah. Kata tu syaitan benar dah. Macam-macam lah. Tu buat cerita kartun gelap lah gapo dia. Kuasa gelap. Yang ketiga, Gnostik mendakwa bahawa ajaran mereka datang terus daripada Yesus. Mereka juga mengajar perkara-perkara rahsia yang turunkan kepada mereka. Mereka ni boleh Yaquzah ke apalah jumpa Nabi Isa lalu dah. Yang keempat, Gnostik percaya bahawa fizikal tubuh manusia adalah jahat. Bagi kebanyakan Gnostik, Yesus tidak dijelmakan ke dalam tubuh manusia akan tetapi sebagai doxetik atau penampilan sahaja. Yesus hanya muncul dalam bentuk manusia supaya dia boleh berkomunikasi dengan manusia sahaja. Itu matlamat dia. Jadi bukan lah sebenarnya. Dalam tubuh manusia dah. Dengan kata lain, mereka yang beraliran Gnostik pekat ini mengangkat dari Yesus itu jauh lebih tinggi dari kedudukan Tuhan Bapa itu sendiri. Dan menganggap Tuhan Bapa adalah syaitan pula dah. Berat ni. Tuhan Bapa ni syaitan. Dan itulah faktor mengapa aliran Gnostik tahap pekat ini ditentang secara terbuka oleh tokoh-tokoh Kristian yang lain kerana fahaman yang dibawanya sangat jelas bercanggahan dengan asas agama Yahudi dan agama Kristian. Yahudi Kristian ni bercanggah benar lah. Tuhan tu jadi Tuhan Bapa tu jadi macam syaitan pula dah, iblis. Akan tetapi golongan Gnostik yang beraliran sederhana atau cair tidak boleh ditentang secara habis-habisan. Dalam agama Kristian awal sebelum datangnya tokoh penentang Gnostisme seperti Justin Martyr, Irenaeus dan Tertullian, boleh dikatakan ajaran Paul dan John Johannes mungkin menjadi titik permulaan untuk idea-idea Gnostik. Tahap sederhana telah diserap masuk ke dalam teks Gospel yang dimasukkan ke dalam Bible hari ini. Antara simptom Gnostik yang masih tersisa dalam Gospel adalah dengan wujudnya penekanan yang semakin ketara pada pertentangan antara daging, badan fizikal dan roh. Untuk bicara bahawa ni roh dengan badan ni pertentangan. Nilai karisma dan kehilangan kelayakan undang-undang Yahudi sebelum ini, yang diubah dan takwil hukum syariat Taurat. Tubuh fana adalah milik dunia yang rendah. Inilah fana ni, tubuh kita gapo ni, tapa ni, nak sufi tapa ni. Kuasa duniawi ni arcana. Dan hanya roh atau jiwa yang dapat diselamatkan. Perkara ini akan dibahaskan secara mendalam pada bab Paul of Tarsus. Apa ni lah itu baca. Bagi akidah yang benar-benar berpegang pada syariat tauhid pasti akan menentang fahaman Gnostikisme ini secara keseluruhan tanpa kompromi sama sekali. Menurut seorang ahli falsafah dan ahli akademik Yahudi bernama Gershom Scholem,
Beliau pernah menggambarkan Gnostisme sebagai kes terhebat antisemitisme menyerang dalam bentuk metafizik. Begitu juga dengan ulama Islam menentang fahaman batiniah seperti ini. Kerana ia adalah musuh akidah yang sangat dinamik dan bermuka-muka. Taqiyah ni. Sehingga boleh melenyapkan akidah tauhid itu ni. Siapa kau tak sedar, ulama pun tak sedar dah. Pengaruh dia wadatul wujud ke apa ni secara tidak direct to the point ya. Yang mai rohani dulu batin bersih hati tu. Dalam Kristian pula mereka menentang pengaruh Gnostikisme tetapi tidak secara keseluruhan. Kerana penentangan itu agak lewat selepas pengaruhnya telah menyerap masuk ke dalam dasar sumber Kristian yang terawal. Ini awal-awal lagi banyak tu pengaruhnya. Pada mereka menerima unsur-unsur Gnostisisme yang terdapat pada Saint Paul dan John melalui surat-surat dalam Bible dengan takwilan yang harmoni bagi mengelak takwilan Gnostisisme ni. Lepas tu kat mana tu ni? Sudah sikit Okey, konsep anak Tuhan sebelum zaman Yesus. Sebelum Nabi Isa ni konsep anak Tuhan macam mana dah? Sebelum zaman kelahiran Yesus di Jerusalem, di Palestin lah. Kepercayaan anak Tuhan dan kepercayaan yang menuhankan manusia telah wujud di tamadun-tamadun yang besar. Yang mana tamadun mereka itu menerima kepercayaan paganisme, panteisme dan kebatinan. Tamadun dulu ya. Kepercayaan ini biasanya akan dipalikkan kepada pemimpin atau raja di sesuatu tempat bagi kepercayaan wakil Tuhan dunia. Jadi, wakil Tuhan ni raja. Kita pun penguasa paling tinggi raja dah. Gitulah. Jadi, wakil Tuhan di dunia dah. Jadi raja. Antaranya di dunia, mereka memiliki kepercayaan gelaran anak langit. Iaitu, apa baca tu? Tenshi juga apa. Dari kata ten yang bermaksud langit. Syurga, Tuhan dan Shi bermaksud kanak-kanak. Tak apalah, lebih kurang baca betul ke tak tahu ni. Pertama kali digunakan dalam dinasti Zhou Barat sekitar 1000 sebelum Masihi lagi. Jadi anak langit, anak Tuhan lah anak langit ni. Tuhan langit ni syurga pun ya, Tuhan pun ya dah. Cina ada dah. Mereka mencipta kepercayaan bahawa Zhou merupakan anak syurga dan sebagai wakilnya Maharaja Cina bertanggungjawab untuk kesejahteraan seluruh dunia melalui mandat syurga. Raja-raja ni anak syurga, anak Tuhan. Begitu juga di Mesir yang mana Firaun Mesir diketahui telah dirujuk sebagai anak kepada Tuhan tertentu. Firaun Mesir begitu juga anak Tuhan juga. Di Jepun juga ada kepercayaan Maharaja Jepun dipanggil sebagai Tenno yang bermaksud Maharaja kami. Ini dewa Tuhan kami atau penguasa syurga. Kepercayaan yang sama juga muncul di negara-negara Nusantara dahulu sewaktu zaman kemasukan agama Hindu dan Buddha dengan konsep Deva Raja, iaitu mempercayai bahawa raja adalah dewa. Dipanggil Deva Raja ataupun raja adalah dewa. Dalam kajian Melayu dululah sebelum masuk Islam lagi. Dalam mitologi Yunani pula muncul kepercayaan Heracles. Heracles anak Tuhan Zeus masuk Heracles. Dan ramai tokoh lain dianggap sebagai anak Tuhan melalui penyatuan antara Tuhan dengan seorang wanita di muka bumi. Manakala sekitar 360 sebelum Masihi, Alexander the Great sendiri memiliki rekod menisbahkan dirinya adalah seorang setengah dewa dengan menggunakan gelaran anak Amon Zeus. Anak Amon Zeus anak Tuhan. Zeus itu Tuhan dewa paling besar. Gambaran ukiran Alexander yang memiliki tanduk mewakili Amon Zeus. Kepercayaan ini juga dekat dengan masyarakat yang berada di bawah pemerintah Rom. Ini kerana di zaman lahirnya Yesus, Jerusalem berada di bawah taklukan Empire Rom. Beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Yesus pada tahun 42 sebelum Masihi, Julius Caesar yang merupakan bekas pemimpin Rom secara rasmi dituhankan sebagai Tuhan Julius. Jadi Julius Caesar tu dia panggilnya Divus Julius, Tuhan Julius. Tuhan, manusia jadi Tuhan. Selepas pembunuhannya. Dia bunuh baru jadi Tuhan. Ada gambar ukiran Julius Caesar. Nama gelaran ini dipropagandakan oleh pembesar Rom dan anak angkat pada Julius Caesar iaitu Augustus. Augustus ialah Maharaja Rom pertama yang merintah di tahun 27 sebelum Masihi hingga kematiannya pada tahun 14 Masihi. Statusnya merupakan sebagai pengasas Empire Rom, fasa pertama Empire Rom
Dia telah menyatukan wilayah besar di bawah satu kepimpinan dalam sejarah Rom. Jadi dia besar kerajaan Rom lah. Augustus ni. Jadi dia panggil ayah akak dia Tuhan Julius ni. Nah, ada gambar ukiran kedudukan Augustus sebagai Tuhan atau dewa juga. Jadi Tuhan juga. Augustus digelar sebagai Divi Luli Filius, anak kepada Tuhan Julius. Anak Tuhan juga. Atau hanya Divi Filius ataupun anak Tuhan. Kedudukan yang mengangkat dirinya sebagai anak Tuhan menjadikan dirinya sakral atau suci dari sebarang kesilapan. Macam Syiah begitulah dah. Iman dia belah dia. Maksumnya, sucinya. Tak ada salah. Segala keputusannya adalah keputusan Tuhan yang tidak boleh dipertikaikan oleh penduduknya. Agustus menggunakan gelaran ini untuk memajukan kedudukan politiknya, akhirnya mengatasi semua pesaing untuk menguasai Rom sepenuhnya. Dan sekali dia menguasai politik dia lah. Mengaku sebagai anak Tuhan tak pergi agama tak pergi habis lah tunggang agama lah. Anak Tuhan di sisi masyarakat Rom adalah mereka memahami bahawa Tuhan memiliki anak dan hakikat anak Tuhan secara biologi. Tengoklah dia ada dah sebelum Nabi Isa ni ada dah pengaruh sebut anak Tuhan banyak. Mereka tidak memakai konsep anak Tuhan secara makna kiasan. Kalau anak makna kiasan itu lagi nanti Tuhan sebagai Allah jaga. Tapi bukan maksudnya makna kiasan. Sebab ini latar sejarah. Yang perlu dijelaskan terlebih dahulu kerana dalam teks perjanjian lama orang Yahudi juga memakai gelar anak Tuhan. Bukan Nabi Isa saja. Semua orang Yahudi itu dalam kitab dia sebut anak Tuhan dah. Yang merujuk kepada setengah keadaan tetapi orang Yahudi memahaminya ia adalah gelaran secara kiasan majazi saja. Orang Yahudi faham. Anak Tuhan dalam Bible adalah Old Testament apa sebagai ayatnya Allah jaga sangatlah macam anak jaga orang Yahudi dia. Secara kiasan majazi bukan masuk anak Tuhan sungguh. Bukan secara hakiki anak Tuhan. Orang Yahudi faham asal-asalnya. Latar sejarah ini membuktikan bahawa konsep anak Tuhan ini telah wujud dalam Empire Rom tahun 42 sebelum Masihi hinggalah 14 Masihinya. Sekitar zaman kelahiran Yesus di Jerusalem. Yesus dilahirkan pada tahun 4 sebelum Masihi. Yang mana Jerusalem pada ketika itu dikuasai oleh pemerintah Rom. Kesemua kepercayaan anak Tuhan yang telah disebutkan sebelum ini jelas hadir dalam pakej ajaran paganisme, penteisme dan monisme. Yang memahami Tuhan boleh mendiami dalam alam ini. Bersatu dengan alam lah, wahdatul wujud. Kesemua agama dan kepercayaan ini tidak bersumberkan kepada wahyu para nabi, tetapi ia adalah kepercayaan batiniah dan pagan. Semua berhala gabah yang telah menguasai semua sesuatu tamadun sebelum diterimanya ajaran tauhid kepada mereka. Sebelum terima ajaran tauhid, ia ada ajaran keberhalaan batiniah lah, bersatu dengan alam lah. Alam ni Tuhan ni sama. Limpahan. Alam ni ada sama ada dia tu zat Tuhan tu ataupun dia tu melimpah daripada zat Tuhan lah. Kesan daripada pengaruh akidah paganisme, monisme, penteisme, batiniah dan falsafah yang memberi kesan kepada bagaimana proses terbentuknya fahaman yang mengimani Yesus yang asalnya merupakan seorang manusia yang diutuskan oleh Allah SWT sehingga akhirnya dianggap sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan Bapa. Last sekali jadi sebab apa? Sebab tu lah. Sebab pengaruh falsafah dulu dan raja-raja dia pun biasa disebut anak Tuhan. Dan dengan anggapan ini bukan secara majazi, secara kiasan, tapi anak Tuhan sungguh. Lepas tu, dia turun pada Nabi Isa pula. Pasal pengaruh yang besar dari kerajaan Rom ni. Malah penerimaan masyarakat di bawah pentadbiran Empire Rom kepada dakwah ini itu tidaklah menjadi sesuatu yang asing kerana sejarah pemerintahan Rom sendiri yang dekat dengan mereka juga pernah mendakwa dirinya sebagai anak Tuhan. Raja-raja Rom ni biasa mengaku anak Tuhan sebagai anak Tuhan. Begitu tak pelik lah tiba-tiba orang kata Nabi Isa anak Tuhan lah. Tak pelik langsung. Jadi mudah terpengaruh lah. Akidah inkarnasi lah. Roh ni berpindah-pindah lah. Sebelum zaman Yesus. Inkarnasi secara literal boleh bermaksud penjelmaan dalam bentuk fizikal hidup seorang manusia. Berdarah dan daging. Dia menjelma lah. Dia ni menjemur, roh tu berjemur dalam darah dan berdaging. Ia merujuk pada konsep dan penjelmaan dewa-dewa atau Tuhan dalam beberapa bentuk duniawi atau rupa Tuhan sebagai manusia. Jadi inkarnasi ni cerita roh Tuhan jelma dah jadi makhluk, jadi manusia dah. Konsep inkarnasi ini sinonim dengan akidah kaum batiniah seperti agama Hindu.
Mereka melihat akidah Tuhan boleh menjelma ke dalam bentuk manusia. Dalam istilah lain yang mereka gunakan adalah avatar. Istilah avatar. Yang bermaksud inkarnasi Tuhan ke dalam bentuk manusia. Jadi kerana teras akidah mereka adalah monisma. Tuhan dan alam satu wahdatul wujud lah. Yang percayai bahawa manusia ini hidup bersama dengan Tuhan. Bukan dualisme, bukan Tuhan lain di luar alam. Bukan Allah berada di atas di luar alam. Tapi Allah ni tak bertempat mana, bergabung dengan alam yang teguh lah. Dan Tuhan boleh mengambil bentuk manusia pun boleh. Dalam Hindu mereka percayai terdapat 3 Tuhan utama yang dikenali sebagai konsep Trimurti. Iaitu Shiva, Vishnu dan Brahma. Dalam Hindu ni ada 3 dewa besar, Tuhan besar dia. Iaitu Shiva, Vishnu dan Brahma. Setiap Tuhan ini akan menjelmakan diri mereka ke dunia ini dengan mengambil bentuk sebagai diri seorang manusia. Atau apa-apa makhluk bagi membimbing atau menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan ni terpaksa berupa makhluk. Dalam dunia ni. Nak ajar manusia ni. Sebagai contoh, Tuhan Vishnu dipercayai telah berinkarnasi atas muka bumi ini dengan 10 penjelmaan. Sebelum ini, iaitu Matsya yang ikan. Tuhan dia, Vishnu ni boleh berjemur jadi ikan. Yang kedua, kurma. Jadi kura-kura. Tuhan dia berupa kurma-kurma, menjelma kura-kura. Yang ketiga, Varaha, babi hutan pun Tuhan dia pernah. Vishnu tu berupa dia. Yang keempat, Narasimha, singa. Yang kelima, Vamana, manusia kerdil. Yang keenam, Parashuram, Brahmin. Yang ketujuh, Rama, yang ni raja ni. Yang ke-8, Krishna. Yang ke-9, Buddha. Buddha pun adalah jelmaan Vishnu, Tuhan Vishnu ni. Yang ke-10, Kalki, inkarnasi akan datang. Itu kepercayaan Hindu. Dalam gambar ni ada senarai inkarnasi atau avatar Vishnu ke dalam berbagai bentuk kehidupan dunia bagi dari zaman yang berbeza. Jadi orang ni macam-macam lah. Menjemur tu jadi Tuhan macam-macam lah. Dia semua macam-macam. Dalam agama Yahudi dan Islam menentang sepenuhnya fahaman konsep inkarnasi ini. Jadi Tuhan menjemur maksudnya roh dalam jiwa tertentu dia. Jadi menjemur dalam bentuk tertentu. Islam, Yahudi dan Islam lawan sungguh-sungguh lah. Jika konsep ini diterima, maka tauhid atau konsep Tuhan Yang Maha Esa itu akan runtuh dengan sendirinya. Sebab itu dalam Kristian, polemik konsep ketuhanan mereka masih diperdebatkan sehingga hari ini. Balah di kalangan tokoh-tokoh, tok-tok guru, alim ulama Kristian. Terutama apabila mereka mendakwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan Bapa. Yang setara dengan Tuhan Bapa. Pada masa yang sama, mereka mendakwa masih lagi beriman kepada konsep satu Tuhan. Pasal Bible kan memang terus lah. Bible tak cerita ni. Tuhan bapa, Tuhan anak apa pun. Ada lah Tuhan tu istilah je. Tapi dengan maksud majazi lah. Tapi konsep Tuhan tu banyak. Tuhan Esa banyak benar dah. Jadi pening dia berbelit-belit lah. Satu dengan maksud Trinity ni macam-macam dah. 1 dan 3, 3 dan 1 macam-macam lah. Oleh demikian jelas bahawa kerosakan agama tauhid itu boleh berpunca dari pengaruh falsafah asalnya dan fahaman batiniah yang menyusup masuk ke dalam setiap agama tauhid masuk rosak habisnya. Pada bab seterusnya penulis membawakan perbahasan secara teknikal apakah punca, kronologi dan pengaruh yang boleh menatijahkan sebuah akidah yang menuhankan seorang manusia yang telah menjadi keimanan bagi umat Kristian pada hari ini. Kenapa jadi Kristian ni? Siapa tahap menuhankan Nabi Isa ni tak? Sebabnya asas-asasnya falsafah. Macam kronologi ni. Macam mana cara ni. Habislah bab pertama ni. Kita sambung lepas ni pula bab kedua. Wallahu'alam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.